Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So, bila bercakap tentang jenama Sharp dekat Malaysia, biasanya orang kenal Sharp ni sebagai pengeluar barang elektronik ataupun TV lah kan. Tapi sebenarnya dekat Jepun, diorang famous juga tau dengan smartphone yang cukup-cukup padu, lagi-lagi dari segi teknologi skrin yang ditawarkan pada smartphone doang. Dekat Malaysia ni selalunya seller akan import lah phone-phone Sharp daripada Jepun bawa masuk Malaysia dengan harga yang sangat-sangat berpatutan dan juga specs yang memang cukup-cukup padu. So, yang paling latest aku pernah buat review adalah tentang Sharp Aquos Zero 2 dengan screen refresh rate sampai 240Hz. Dia sangat ringan dan boleh consider sebagai phone yang memang cukup padu lah pada tahun dia dilancarkan masa tu. Dan yang paling latest sekarang ni aku baru dapat, ini dia Sharp Aquos R3. So basically pada tahun 2019 smartphone dilancarkan, dia adalah kelas flagship dengan skrin yang memang cukup baik. Harga sekarang ni pun untuk terpakai pun memang cukup murah lah bagi aku. Harga dalam 500 lebih macam tu je untuk sebuah phone flagship pada tahun 2019. Dalam usia dia 2 tahun macam tu je kan. So tak lama sangat lah smartphone ni. Dan untuk apa yang ditawarkan pada Sharp Aquos R3 ni pun, aku rasa boleh je untuk korang nak pakai pada tahun ni. Korang kena tonton video ni sampai habis untuk tahu lebih lanjut mengenai Sharp Aquos R3 ni. Okay? Let's talk about it. Yang pertama sekali dari segi rekaan, Sharp Aquos R3 ni memang kita boleh nampak yang rekaan dia tu macam agak old school sikit lah. Dia macam outdated sikit kalau kita nak gunakan pada tahun ni. Sebab untuk dia punya rekaan tu nampak macam very 2017 ataupun 2018. So dia tak nampak macam futuristic sangat. So dia nampak macam biasa je rekaan dia. Tapi build quality dia memang nice gila. Sebab material yang digunakan pada bahagian panel belakang adalah polycarbonate, which is tahan lasak juga. Dan frame dia adalah jenis metal, bukannya plastik. So basically material dia menggunakan material yang premium. Dan in fact smartphone ni juga ada IP68 rating, water and dust resistant. Tapi bear in mind, memandangkan Sharp Aquos R3 ni adalah unit yang terpakai saja di pasaran Malaysia. So aku rasa IP68 tu mungkin dah tak berapa nak valid lah untuk smartphone ni. Memandangkan mungkin dah pernah repair ke, dah pernah buka ke, kita tak tahu kan sebab unit terpakai. Kalau nak tengok setiap bahagian yang ada pada smartphone ni, untuk bahagian kanan ni ada power button, pada bahagian atas dia tu ada volume button, dan pada bahagian satu lagi yang bawah ni adalah Google Assistant punya button. Dan untuk bahagian kiri dia ada bahagian SIM slot, tapi satu SIM saja, dan juga boleh masukkan micro SD. Untuk bahagian atas ni ada audio jack 3.5mm, dan pada bahagian bawah ni ada USB-C port dan juga speaker. Basically smartphone ni menggunakan stereo speaker atas dan juga pada bahagian bawah. So bahagian atas ni dekat dia punya earpiece lah. But bagi aku speaker dia walaupun ada stereo, ada dua speaker, tapi speaker dia tu tak apa nak kuat. Dan bunyi dia tu bagi aku agak mendap lah. Dia boleh dengar, cuma dia tak apa nak sedap lah macam speaker yang ada pada smartphone pada tahun ni yang pada padu kan speaker dia kan. Phone Redmi ataupun Xiaomi dengan harga bawah 1000 pun aku dengar speaker dia lagi padu lah daripada speaker yang ada pada Sharp Aquos R3 ni. But yeah, dia ada stereo speaker dan benda tu memang best lah untuk pengalaman gaming ataupun untuk entertainment. But dia punya speaker tu tak apa nak sedap sangat, dia macam mendap sikit lah bunyi dia kan. Bass tu macam kurang. Bahagian paling pelik sekali dengan Sharp Aquos R3 ni adalah dia punya kedudukan fingerprint scanner dia. Bukan dekat belakang, bukan dekat skrin, dan juga bukan dekat power button, tapi dekat bahagian home button dia. Yes, walaupun smartphone ni dilancarkan pada tahun 2019, tapi dia still ada dedicated home button, which is korang boleh gunakan home button ataupun boleh gunakan sebagai fingerprint scanner dia. Ya, bagi aku satu kedudukan yang tak efisien lah untuk letakkan dekat bahagian home button ni kan. At least letak dekat belakang ke, dekat display ataupun dekat power button tu lebih okey berbanding dengan letakkan dekat power button ni kan. Sebab dia punya dagu dekat bawah tu memang very obvious, dan juga mataku rasa agak disturbing jugalah. Tapi quality panel ISO dia memang sangat-sangat nice. Yang bersaiz 6.2 inci, dan saiz dia bagi aku agak compact lah kalau kita nak bandingkan dengan kebanyakan screen phone Android sekarang ni yang at least dalam 6.6 inci dan juga ke atas. Dia punya quality warna, kontras dia apa semua. Dan ISO ni aku tak pastilah dia punya level tu dekat mana. Aku tak boleh letak lah di bawah LCD ke, di atas LCD ke, atas OLED ke. Tapi apa yang aku faham, ISO ni dia atas sikit berbanding dengan IPS LCD, dan ada juga ISO yang diletak layer dekat atas LCD, dan juga ada yang diletakkan layer dekat atas panel OLED. So dia macam ada gabungan antara layer-layer dia lah. So untuk Sharp Aquos R3 ni dia gunakan panel jenis ISO. So maybe dia memang ISO saja, dia tak ada layer LCD ke, tak ada layer OLED apa semua. Tapi apa yang aku perasan dengan panel ISO yang ada pada Sharp Aquos R3 ni, dia ada sedikit saja dia punya shadow black dekat bahagian bingkai. Sikit je, tak apa nak perasan sangat. Kalau korang tengok betul-betul baru nampak sikit je lah. Dia tak apa nak perasan sangat berbanding dengan IPS LCD yang memang very obvious dia punya bayang hitam
hitam dekat keliling bezel tu kan. So Exo ni memang banyak digunakan pada kebanyakan smartphone daripada Sharp ataupun Samsung, tapi kebanyakannya adalah Sharp lah. In fact, Sharp Aquos R3 ni juga dilengkapi dengan refresh rate sehingga 120Hz. So refresh rate itu bukannya jenis adaptif, tapi dia static tu 120Hz. Tapi dia depends pada aplikasi juga. Kalau aplikasi tu tak menyokong 120Hz, so dia memang akan tunjukkan 60Hz sajalah. Aku dah test, memang legit lah dia punya refresh rate tinggi tu. So nak main game yang support FPS yang tinggi, semua boleh je dekat Sharp Aquos R3 ni. Cuma itulah, dari segi bateri tu agak macam air sikit lah, memandangkan bateri dia tu tak besar sangat apa. Bateri dia dalam 3200 mAh macam tu je. Dan aku dah gunakan smartphone ni, kalau nak main game tu memang tak tahan lama sangat lah. Tapi dari segi prestasi tu aku akan cerita nanti. Dan untuk penggunaan harian tu, at least sehari charge dalam 2 ke 3 kali tu normal lah untuk bateri 3200 mAh. Tapi itulah, not bad juga sebenarnya untuk size screen yang bersaiz 6.2 inci. So at least kalau korang guna untuk media sosial saja, bolehlah sehari charge sekali ke 2 kali macam tu. Depends pada cara penggunaan juga. Seterusnya dari segi prestasi, smartphone ni menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, ada 6GB RAM dan juga 128GB storage. So bila aku cuba tengok-tengok dekat Google apa semua, aku nampak yang macam dia ada satu varian saja tau, iaitu 6GB RAM saja. Aku tak nampak ada 8GB ke 12GB apa semua, tak ada. So ada 6GB RAM saja. Boleh main game yang smooth tu dah cukup bagus bagi aku. Sebab smartphone ni kalau nak main macam COD Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile apa semua, okey je nak main game dengan smooth. Tak ada masalah apa sangat pun. Cuma itulah, bateri dia tu adalah the main concern aku, sebab bateri dia tak besar sangat pun. Dan ada fast charging, quick charge 3.0. Aku tak sure berapa watt, tapi dia tulis just fast charging quick charge 3.0 saja. Dan smartphone ni juga luckily ada wireless charging 11 watt. So korang boleh wireless charging lah menggunakan Sharp Aquos R3 ni. Perkara terakhir adalah mengenai kamera. So untuk Sharp Aquos R3 ni menggunakan dual kamera 20MP dan juga 12MP. So bila aku tengok specs kamera dia dekat Google, aku nampak yang dia tulis ada kamera wide dan juga ultra wide. Tapi bila aku belek-belek dekat setting kamera dia, aku tak jumpa tau kat mana setting untuk ultra wide dia. Tapi untuk video ada ultra wide. So basically setting kamera dia tu ataupun UI interface yang ada pada kamera software dia tu tak user friendly sangat, dan susah untuk kita sebagai pengguna smartphone Android yang biasa kat Malaysia ni faham UI yang ada pada Sharp. Tapi untuk orang kat Jepun mungkin dia dah faham lah UI yang ada pada Sharp Aquos punya smartphone ni kan, sebab it's not very familiar punya software ataupun UI interface kamera yang kita biasa gunakan dekat Malaysia macam Samsung ke Realme, Oppo apa semua. Dia memang very different. So nak manual ke nak portrait apa semua, dia ada setting dia sendiri. Dan untuk smartphone ni juga luckily dia ada video OIS, Optical Image Stabilization. So benda ni memang satu benda yang bagus jugalah untuk video recording supaya tak shaky sangat. Tapi itulah, dari segi gambar tu bagi aku dia tak adalah macam bagus sangat dan juga tak adalah teruk sangat pun. Dia okay, just nice je untuk kamera yang ada pada Sharp Aquos R3. Dari segi kamera features dan juga video, not bad juga untuk kita nak gunakan Sharp Aquos R3 ni. Dan bila aku dah take a few shot, aku rasa untuk harga dia, untuk kita nak beli dengan unit terpakai kat Malaysia, bagi aku okay je lah nak beli Sharp Aquos R3 ni. Dan dia pun boleh dikonsider sebagai sebuah flagship phone budget juga kan, dengan harga 599 pada tahun ni yang terpakai dengan chipset Snapdragon 855, 6GB RAM, 120Hz, Exo punya screen, and apa lagi korang nak, ada fast charging, wireless charging apa semua kan. So memang puas hati bagi aku untuk harga 500 lebih untuk korang nak beli dekat pasaran Malaysia. Dan macam biasa, kalau korang nak beli Sharp Aquos R3 ni, korang boleh dapatkan dekat Factory Mobile. Banyak gila phone terpakai yang Factory Mobile ada jual, Sony ke iPhone apa semua. Korang boleh check it out website Factory Mobile, aku letak link dekat atas ni, ataupun maybe korang boleh walk in dekat dia punya kedai terus. Dekat Shah Alam ada, kat Ampang ada tak silap aku, dekat Kelantan, Terengganu dan Merata lagi. Korang boleh check it out dekat website Factory Mobile. Link semua aku letak dekat bahagian bawah ni, okay? So guys, aku rasa itu sahaja perkongsian aku dan juga ulasan mengenai Sharp Aquos R3. Kalau nak beli untuk gaming, aku rasa sesuai. Cuma maybe korang nak kena sentiasa cocok charge lah, sebab bateri dia tu macam tak apa nak besar sangat. Dan mungkin korang akan disturbing sikit lah dengan dia punya dagu bahagian bawah dan juga notch dia tu kan agak tebal sikit. Selain tu juga, untuk nak jadikan sebagai phone kedua ataupun mungkin nak jadikan sebagai phone untuk Foodpanda ke Grab ke apa semua, aku rasa Sharp Aquos R3 ni phone yang sesuai juga. So guys, jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Sharp Aquos R3. Dia punya design simple je, tak complicated.